Tak ada orang dah tengok. Susah lah sini. Tak ada orang ni. Tak ada orang. Okay, apa dah? Paling kedua tak habis soto ni. Kita sambung lagi soto kita. Rumah banyak jin. Ni rumah orang ni. Ke rumah saya. Rumah orang memang banyak jin. Saya ni Quran banyak. Rumah sini banyak jin. Jadi banyak jin tu kira dia gila lah. Rumah saya banyak Quran lah. Sebab tu dia tak pernah sangkut. Sini saya sangkut sebab banyak jin. Jin ifrit, jin macam-macam jin dia. Okay. Jadi kalau terputus lagi, maknanya selagi kita wallahu alam, selagi itulah ada lagi. Tu. Tak habis tu tau, zul jin mai pula. Aduh. Susah betul. Okey. Apa tadi? Betul? Saya dah khatam banyak dah. Bukan banyak dah. Bukan nak kata khatam tu. Tu. Aduh. Di rumah orang lain rumah orang lain ni banyak jin sikit. Jadi banyak jin tu sangkut banyak Apa nama tadi? Jadi ni Syekh Ahmad Fatani ni banyak orang guna. Jadi kalau orang tak belajar macam ni, tak faham cara lagu ni, lagu mana dia nak faham? Faridah ni. Dia boleh katalah berkuasa Allah. Macam mana wahdaniyah Allah Taala dari sudut berkuasa tu macam mana? Berkuasa Allah satu, bohong. Tu. Berkata-kata Allah satu, bohong. Tu wahdaniyah. Tu wahdaniyah. Maknawiyah lagu mana? Keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah berkehendak. Dah apa beza dengan ma'ani yang berkehendak berkuasa? Apa beza. What's the difference between ma'ani wal ma'nawiyah? Sekarang putih juga. What is the difference between ma'ani wal ma'nawiyah? Kaifa tasawwurukum bihima? Cakap Arab pula. Macam mana? Jadi kena takrif yang tepat, kena faham yang tepat. Ma'nawiyah ini, ma'nawiyah nak kata ada sifat ma'ani di zat. Ma'ani di sini, ma'ani dengan makna Allah Ta'ala ada sifat perkata, sifat perkuasa, yang mana sifat-sifat tu semua satu, muta'alak banyak. Siapa? Okey. Ma'ani kalau kita kata berkuasa, berkehendak, ber tu dah salbiyah, dah Mu'tazilah menafikan ma'ani. Okey. Mu'tazilah menafikan ma'ani. Kita terjemah ma'ani berkuasa, berkehendak, dan kita faham begitu. Maknanya Mu'tazilah menafikan berkuasa, menafikan berkehendak, menafikan berkata-kata, menafikan mengetahui. Itu kafir. Sedangkan Mu'tazilah, ulama Ahlussunnah kata fasik, dia itu mengingkari ma'ani. Itulah kitab Faridah. Qiyaslah kitab Jawi lain. Kita ambil satu sudahlah. Sehari jadi macam 9.5 pun tak habis. Okey. 9 berapa semalam? 9.45 tu pun tak habis baca tu. Saya nak baca lagi Syarqawi, Dusuki. Tak habis. Kita Assalamualaikum lah. Syarqawi banyak. Wallahi Syarqawi banyak. Hasyiah Suhaimi banyak. Allah. Nak mensabitkan ma'ani tu. Jadi bukan kita nak paksa, memang pada je lah betul, hak lain tak betul. Bukan kita nak kata pada betul, hak lain pun tak betul. Siapa kata gitu? Ada puak ni, puak Bakurah. Puak Torik Siap. Puak Bakurah. Bakurah betul, hak lain aku tak mau baca, hak lain tak betul. Bukan tak betul, kita baca nak bagi faham ilmu tu, kita kiaslah ke kitab-kitab lain. Contohlah kitab Syarih dalam kitab Hudi. Siapa mengaji kitab Hasyiah Syarqawi, dalam kitab Hudi Syarah pada Ummu Barahim, bila dia kata salbun, okey, salbiah itu ialah salbun. Hasyiah salbun bermakna insilab. Nafi dengan makna ternafi. Adakah dia kata Syekh Hudi bodoh, tak reti apa tu, bodoh tu.
Dia tak kata Syekh Hudi itu bodoh, tak reti ibarat. Dah, kita kena husnuzan. Tu tak masuk balaghah lagi, min itlaqi salbi wa iradatil insilam. Tu tak masuk lagi lah. Tu out dulu. Tu kena mengaji banyak. Ngaji banyak, alat banyak. Bila baca satu kitab, bukan murad ni, murad gini. Oh, maknanya musannif teruk lah. Bukan musannif teruk, hang tak faham. Tu. Hang tu tak faham ibarat ulama. Kata guru saya, orang dulu kalau mengaji tak faham, dia salahkan diri dia. Allah, teruknya aku tak faham lagi ni. Orang sekarang baca satu kitab, baca satu kitab tak faham, dia salahkan ulama dulu. Dah ulama dulu kata gini. Mana boleh? Orang sekarang. Orang dulu bila tak faham baca kitab, mengaji kitab tak faham, dia nisbah diri dia salah. Allah, banyak lagi lah aku jahil lagi, aku bodoh lagi, ya Allah. Ngaji banyak lagi lah, nak kena mengaji lagi. Orang sekarang kalau baca kitab nampak macam canggah apa yang dia faham. Oh, ulama dulu tak reti, dia musannif ni tak reti. Sebab itu bagi penuntut ilmu kena mengaji hasyiah-hasyiah. Bukan maksud mengaji hasyiah ialah fiqh-fiqhnya, akidah-akidahnya, lah kita hasyiah. Hasyiah ni sebenarnya dia tu memandu kita untuk bermetodologi, memandu kita untuk ada kaedah untuk fikir. Ada sifat husnuzan terhadap ulama. Try tengok baca hasyiah-hasyiah. Oh, dia akan tanggung ihtimal ibarat-ibarat. Macam tu juga kitab Jawi Faridah, bukan Syekh Ahmad bodoh. Oi, keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Oi, mana betul? Tak boleh kata gitu. Yang puak ta'assub Faridah pula, oh, keadaan Allah Ta'ala ataupun berkuasa Allah Ta'ala ataupun berkata-kata Allah Ta'ala, sifat makni terjemah pada sifat kalam adalah berkata-kata Allah Ta'ala. Berkata-kata Allah Ta'ala sedia kala, tidak fana, tidak habis, selama-lamanya Allah berkata-kata. Orang pun tanya, "Oi, Allah Ta'ala cakap seorang enggak?" Berkata-kata. Seorang enggak? Berkata-kata. Lagu mana Allah alam? Dia cara merepek Dia ta'assub dengan Faridah. Dia punya tak mau nak kata, dia punya tak mau nak kata sifat kalam yang nak dikata, yang nak dikatakan itu ialah sifat kalam yang satu, banyaknya berkata-kata. Dia tak nampak tu. Dan kita yang belajar ni, kita kalau kita mengajar, kalau kita mampu mengajar kitab tauhid, Faridah kita baca, Sirajul Huda kita baca, kitab-kitab Ayah Disekam kita baca, Baqarah kita baca. Sebab apa? Kita faham. Oh, lagu ni maksud ulama. Sebab kita Jawi tak ada hasyiah. Kita tengok kitab-kitab Arab, semua ada hasyiah. Syarah-syarah tu kadang-kadang ibarat-ibarat dia keliru. Bila keliru, hasyiah tolong. Tapi bukan menyalahkan dia. Hasyiah, muhasyi akan cari jalan. Apa sebenarnya syarah ni nak kabur? Oh, sebenarnya nak kabur gini. Tapi dia kata ibarat gitu sebab dia gini. Dia cari jalan, dia cari husnuzan. Dia mengajar kita husnuzan. Orang dulu kalau belajar tak faham, dia salahkan diri dia. Allah, bodohnya aku lagi. Orang lah ni tak faham, dia salahkan ulama. Oi, tak betul tu. Dah lah salah ulama, ta'assub pula. Habis KO. Faham kono. Faham tak sifat maknawiyah ni? Kalau faham saya nak baca dah. Nak habis dah ni. Lepas tu esok khatam. Lepas pada tu nak laju dah. Tu sifat Nabi tak ada apa dah sangat. Habis dah. Tu. Jenuh kalau Jawi ada hasyiah. Tu aja noh. Habis tu noh. Kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan. Kalau Maturiyah, keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa, yakni sifat perkuasa tu di Tuhan, keadaan tu. Keadaan tu. Imam Asy'ari kata tak ada, tak payah, faham je. Dan kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, yakni keadaan Allah Ta'ala, sifat berkehendak dia di Tuhan. Keadaan-keadaan tu Imam Asy'ari kata tak payah, faham je. Kaunuhu muridan tu. Dan kaunuhu aliman, dan keadaan Allah Ta'ala itu aliman, alim, mengetahui, berpengetahuan, iaitu adanya sifat pengetahuan di Allah.
Imam Abu Hasyim Asy'ari, tak payah fahamnya, faham. Sudah. Kalau tak ada ilmu, ada faham selalu dah. Kaunuhu muridan tu, kaunuhu aliman tu. Tak payah dah nak bahas keadaan-keadaan. Lagu mana tak faham? Al-halu muhalun. Hal itu mustahil. Dan kaunuhu hayyan, dan keadaan Allah Ta'ala sifat hayat tu ada di zat. Tu yang nak bicara oleh Ma'nawiyah Maturidi. Imam Abu Hasyim Asy'ari, tak payah dah. Nama bagi adanya sifat hayat pada Tuhan. Nama bagi adanya sifat berhidup di Tuhan. Nama-nama gitu. Nama apa? Nama-nama faham. Bukan nama, nama apa pula? Nama tu lah faham. Fahamnya adanya sifat berkata di Tuhan, fahamnya ada sifat hayat di Tuhan. Siap dengan gaya ni, tak faham tak tahu. Dia panggil apa? Bahasa badan. Dia ingat. Dan kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala yang berpendengar, yakni keadaan Allah Ta'ala sifat pendengarnya ada di zat. Imam Abu Hasyim Asy'ari, nama bagi ada pendengar di zat, yakni faham pendengar tu di zat. Dan kaunuhu basiran, keadaan Allah Ta'ala yang berpelihat, yakni keadaan Allah Ta'ala sifat pelihat tu di zat. Imam Abu Hasyim Asy'ari kata, itu nama bagi ada sifat pelihat di zat. Apa dia? Faham ada sifat pelihat di zat. Kan mudah itu. Siapa kata sifat 20 payah? Dan siapa kata torik apa cara Pada'in memahamkan masyarakat payah? Siapa kata? Bahkan lagi faham. Saya dah bawa kitab. Dah buat kitab dah dulu tu. Kita bahas satu-satu. Penatnya ya Rabbi. Tapi saya suka penat-penat kot. Tauhid ni memang saya suka sungguh. Kalau tauhid memang suka sungguh saya mengajar. Kita kecil-kecil tak apa dah kitab macam ni. Kecil tak apa. Tapi nak hurai tu berpeluh. Ni peluh sekarang ni. Saya ni kuat peluh ni. Yang kuat tu butak peluh rumah jin. Beza tu. Dan kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang berperkata, yakni keadaan Allah Ta'ala sifat perkata tu di zat. Imam Abu Hasyim kata tak payah, iaitu nama bagi ada sifat perkata di zat, yakni faham sifat perkata tu di zat. Faham? Jadi bukan keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah berkata-kata, keadaan Allah berkehendak. Itu ijma' ulama. Mu'tazilah mengaku, Asy'ariyah mengaku, Maturidiyah mengaku, man la yathbutul ahwal mengaku, man yathbutul ahwal mengaku. Siapa kata ingkar? Kafir. Mari ma'ani, Mu'tazilah mengingkarkan ma'ani. Fasik, bukan kafir. Kalau kita terjemah ma'ani itu mendengar, Mu'tazilah menafikan mendengar Allah. Mampui, bohong orang. Bohong orang. Mana Mu'tazilah kafir? Mu'tazilah fasik. Hasil daripada menafikan Mu'tazilah hasil daripada Mu'tazilah menafikan ma'ani, maka automatik maknawiyah yang mukhtalafi, maknawiyah yang dikhilafkan ulama tu pun tak ada sekali. Macam mana nak sabitkan maknawiyah dengan makna ada sifat ma'ani di zat, sedangkan sifat ma'ani pun dia tidak iktiraf? Faham? Jadi maknawiyah ada mukhtalafi wa muttafaq fi wa mujma' alaih. Muttafaq fi mujma' alaih dan mukhtalafi. Maka cukuplah, aku pun cukuplah. Dah habis dah. Sudah. Ni kemuncak dah habis. Maka cukuplah 20 sifat yang wajib kita ketahui. Apa ketahui? Dobit, yakni belajar hingga tahu. I'lam anna al-hukm al-aqliyah yanhasiru fi 3 aqsamin. Bukan nak kata sambung matan tu. Apa tu? Aduh, spoil betul lah. Ni ada orang 3 orang. Apa tadi? Apa nama? I'lam anna al-hukm al-aqliyah yanhasiru fi 3 aqsamin. I'lam, apa i'lam? Ay yata'allama. Bukan. Macam mana? I'lam i'lam tak ingat pula Tok Guru ni. Dia nak kata belajar sampai kenal bahasa Arab tu. Pedia ni. Tu. Lebih kurang lah ya ta'alam ila ay ya'rifa. Tu.
Belajar sampai kamu tahu. Tu bahasa Melayu. Belajar sampai kamu tahu. Bukan mengetahui, tunggulah dunia mula mak lipat. Kami kenal Tuhan. Allah Ta'ala beri kepada saya ilmu. Saya boleh cakap lagi depan ni tuan-tuan. Dengan sebab Allah Ta'ala bagi ilmu, saya tak belajar pun. Tu kepala kotak kan. Laduni akan mari selepas kasbi. Laduni akan mari selepas belajar. Lepas belajar sikit ya, tapi kita faham. Faham lebih, faham. Kadang guru tak hurai pun, tapi kita faham apa yang guru bakal nak hurai. Laduni lah tu. Kita faham, faham lebih daripada tok guru. Tu laduni kita yang tak diberi kepada guru, tapi lebih daripada kita. Nampak macam mana? Tu kurniaan Allah Ta'ala. Sebab tu jangan duk harap mengaji tak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Habis, lepas tu jadi rosak tu. Duk pesalah pada lah apa benda. Jadi rosak sebab apa? Sebab dia tidak ada keberkatan dari sudut ulama. Celah ulama. Tak betul pada tak betul Syekh Qadir Mandini. Tak betul ayah dia skam siap buat kitab lagi. Sifat kalam Allah. Macam mana nak dapat keberkatan? Bila keberkatan tak ada, bacalah kitab hasiah gapo sekalipun, hasiah daripada ujung sana sampai ujung sana berjilid 500 jilid pun tak faham sutih apa. Sebab apa? Berkat tak ada. Tu set-set kita. Tak pi lagi lah WWF. Faham ngeri lah. WWF. Tak payah kira tu. Nantak dia. Tu memang jeng teruk dah. WWF tu. Habis. Ketahui yakni belajar hingga tahu. Tobik yakni kerana tahu itu bukan dapat dengan usaha. Kerana tahu itu dapat dengan usaha. Bukan dapat. Belajar hingga tahu, hingga reti. Kerana tahu dan reti itu dapat dengan usaha. Bila dah usaha, tawakal ala Allah. Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Barulah kita tawakal. Dan i'tiqad. Dan i'tiqad. Bukan tahu, i'tiqad juga. Apa i'tiqad? Dobik, yakni berpegang teguh dalam hati. Tu i'tiqad, tak genjok sikit pun. Sebab tu pada sebut tambatan iman, bukan simpulan iman. Simpul tu boleh hurai lagi. Tambat tak putus dah. Tambat tak keluar dah. Gok. Masuk ruang banyak ni, gerok masuk. Gerok masuk. Okey. Tambat. Sungguh. Jangan tak faham elok. Jadi akidah ni bukan setakat tahu. Tahu Cina kongsi fakcai tahu. Lu punya Tuhan wujud lo. Tapi dia tidak i'tiqad. Dia tahu je. Tuhan lu gua ngaji, gua dengar Tuhan lu tu kidam Kidam bakal mukhalafah Tapi i'tiqad tak? Tak i'tiqad. Kata tahu. Tak. Tapi tak i'tiqad. I'tiqad tahu tu lagu mana? Dengan jalan tafsir. Apa tafsir? Iaitu hurai satu persatu serta dalil. Tu tafsir. Hurai satu persatu serta tafsir serta dalil. Tu tafsir. Mana? 20. Dalil lagi. Mana yang kata wajib belajar 20 sifat ni? Tengok Tijanud Darari Syarah Ar-Risalah Risalatit Tauhid lil Imam Al-Bajuri. Dia sebut wajib ngaji sifat 20 ala tafsil. Sama ada dalil yang tu dalil sama ada dalil itu dalil akali ataupun naqli. Untuk orang awam ijmali saja. Ijmal, tak payah nak tafsir-tafsir. Yang tafsirnya belajar sifat 20 terperinci, kerana sifat Allah Ta'ala banyak, tak terhingga la nihayatalaha. Penat juga jadi orang Penang ni. Dia orang Penang lagu ni dia mengajuk. Macam nak marah orang tapi tak marah pun. Dah negeri orang ni. Negeri orang dia buat pasal. Lantok hang lah. Kalau sekat kita balik. Senang. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka jadi 40 dengan mustahil. Ni satu lagi ghalab. Dengan mustahil yakni istihalatul mustahil. Memang mustahil dia nak kata
wajib pada akal dengan mustahil pada akal, campur 20 dengan 20 jadi 40. Tapi dari sudut min haitsul i'tiqad yang wajib ialah wujubul wajibat, wastihalatul mustahilat, wa jawazul jaizat. Hadza fi hasyiyati Suhaimi ala hidi syarah min barahin. Yang wajibnya ialah wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Perkara jawaz yang harus pada Tuhan. Kita wajib i'tiqad. Bukan wajib pada akal, harus pada akal. Yang dihukumkan harus pada akal, wajib juga kita i'tiqad itu harus. Itu maksudnya. Wajib juga kita i'tiqad itu harus pada akal bagi Tuhan. Wajib kita i'tiqad itu dok. Itu dok. Perkara tersebut dok buta, dok lemah, dok tak ada. Kita i'tiqad mesti sungguh Allah Ta'ala kedrat ada, mesti sungguh Allah Ta'ala iradat ada, mesti sungguh Allah Ta'ala ada kalam. Kalau sekadar kalam, iradat, kedrat, dia pun senyum. Jadi dia kena mesti. Mesti tu i'tiqad. Dok tu i'tiqad. Ya, boleh jadi. Boleh tu i'tiqad. Minum air sikit Bismillah. Kemudian kata musannif, dan jadi 40. Lawan bagi sifat wajib 20 tu. Sifat wajib 20 tu. Dan kata kaul yang kuat, yakni kaul yang rajih, bahwasanya sifat maknawiyah ini wajib kita ketahui dan i'tiqad dengan jalan ijmal, dengan jalan borong, atas kaul rajih. Mana ijmal ni? Iaitu atas pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tadi. Iaitu sifat maknawiyah ialah satu sifat yang iaitu nama bagi adanya sifat zat, sifat makna itu di Tuhan. Iaitu adanya sifat kudrat di Tuhan. Nama bagi adanya sifat kudrat di Tuhan. Apa? Faham ada kudrat di Tuhan. Faham ada iradat di Tuhan. Faham ada iradat hayat di Tuhan. Ila akhiri. Tu. Tu ijmal. Maksudnya dia tak bahas detail. Ini hal. Tak payah. Tak payah. Faham? Senang. Orang awam pun, lega. Ingat hal mendatang apa? Okay. Mengajak ke orang awam jangan lagu ni. Kita mengajak ni sebab banyaknya orang tengok ni orang yang dah belajar. Kita urai lah dalam sikit. Duk baca ya, baik baca sendiri. Dah lah 14 hari. Kalau nak baca-baca gitu ya 3 hari habis. Ini 14 hari ni puas hatilah. Dah lah sejam lebih pula tu. Ingat tak penat? Penat nak mampus tu. Kalau nak baca maghrib, kena murojaah dulu 2-3 jam. Takut tersilap. Tu pun tak tahulah tersilap ke tak ni. Wallahu alam, mudah-mudahan tak silap. Tak silap tu sabkul kalam lah, bukan tersilap fahaman dah. InsyaAllah faham tu dah. Mungkin tersalah kata ke, kita nak kata A, pergi kata B. Mana tahu kita duk fanak lagu ni. Tersalah ke, tak ada salah lagi takat ni insyaAllah. Bukan tak ada salah. Maksudnya tak kata perkara-perkara yang salah lagi lah, tak tersilap kata lagi setakat ni insya-Allah lah. Gitulah sebab kita ulang banyak kali. Ulang. Kalau tersalah dia tampung, ulang lagi macam tadi lah. Sifat maknawiyah itu adalah satu sifat yang ada di zat Tuhan. Berapa kali juta dah ulang. Sampai macam tu ni. Menari zapin. Sampai gitu lah. Tu, faham lah tu. Tu jua wallahu a'lam. Dan lagi sikit lagi nak berhabis. Esok tu Rasulullah. Dan lagi wajib, ni tak ada apa dah. Dan lagi wajib kita ketahui dan i'tiqad, kata harus Tuhan buat, wajib. Tengok. Ni kata Suhaimi lah ni, wajib. Bukan makna jawazul jaizat. Jawazul jaizat. Gitu ya. Tak. Wajib kita i'tiqad ada perkara harus, sifat yang harus pada Tuhan. Iaitu sifatul fi'li dia lah. Harus pada akal ni kena pada sifatul fi'li dia, sifat perbuatan dia. Allah Ta'ala boleh buat alam, boleh tak buat alam. Tu sifatul fi'li lah tu. Bukan kena pada sifatul zat. Tu kena faham elok. Dan lagi wajib kita ketahui dan i'tiqad, kata harus Tuhan mengadakan apa-apa mungkin atau tidak buat, dan tidak mengadakan dia kan apa-apa mungkin. Bukanlah mesti dia Tuhan itu kena buat atau mesti kena tinggal. Iaitu mesti tu wajib lah. Iaitu bukanlah mesti, yakni bukanlah wajib dia Tuhan itu kena buat, atau mesti yakni wajib kena tinggal. Dok, harus. Bukan wajib mesti Allah Ta'ala tak buat, mesti Allah Ta'ala buat.
Kalau kata mesti Allah Ta'ala buat, perkara mungkin tu jadi wajib. Mesti Allah Ta'ala tak buat, mungkin tu jadi mustahil. Taqabul haqa'iq. Jadi bercanggah hakikat lah. Mungkin kan mustahil nak ni? Mungkin kau wajib ke ni? Faham kot? Dengan sebab, yakni dengan dalil, kita fikir kalau mesti dia Tuhan itu kena buat, yakni kena buat mungkin, tentulah mungkin itu sedia adanya, ada mungkin. Kalau kata mesti wajib pada akal Allah Ta'ala buat alam, alam tu jadi wajib lah. Tak jadi mungkin dah. Maka bahung, betul ke tu? Macam langkau tentulah mungkin itu sedia. Okey, bukan. Kalau mesti dia Tuhan kena buat, yakni kena buat mungkin, tentulah mungkin itu, yakni perkara yang harus pada akal itu sedia adanya, ada mungkin. Wajib sedia, wajib qidam Allah Ta'ala, wajib qidam mungkin tadi tu. Adakah begitu? Tidak. Kalau begitu, muqabilul haqa'iq. Bercanggahlah. Wajib pada akal, mungkin itu harus pada akal. Wajib kena buat, wajib pada akal. Wajib pada akal ada sedianya. Tak boleh. Taqabul. Qabalah. Lawan. Maka bahung mana? Dan jika mesti kena tinggal, mustahil nak ada mungkin ni. Pula dah. Mustahil lah pada akal ada benda ni. Sedangkan benda tersebut mungkin. Kalau mustahil lah ada anak Tuhan, tu tak apalah, tu memang mustahil sungguh. Ini mustahil lah ada alam. Mana boleh gitu? Seolah-olah Allah Ta'ala tak boleh nak buat alam. Mustahil, kita memustahilkan alam tersebut ada. Tu. Ada mungkin mustahil, ada mungkin. Best dengar cara ustaz baca gaya pondok. Kita ni bukan kerja pondok je. Kita ni mengaji universiti je. Tak tahu kita ni dari dulu tu tak tahu sebab apa orang panggil kita ni baca cara pondok. Kita tak tengok lagi. Kita tak ngaji pondok pun. Ngaji universiti je. Universiti Sultan Zainal Abidin. Diploma hingga master. Sekarang master lah. Kita celup-celup sajalah ilmu pondok tu. Tu. Bukannya ngaji pondok kan pun. Kita bodoh-bodoh ni. Ni hurai bodoh-bodoh lagi ni. Ni tak hurai habis lagi ni. Hurai bodoh-bodoh. Cara-cara semi daurah wa semi talaki. Tu tengah-tengah. Nak talaki sungguh lama lagi aku nak cakap ni. Nak daurah tak sedap pula, cepat sangat. Jadi tengah-tengah. Tu. Allah kamera ni aku tahu. Okey, habis. Mungkin ini. Maka bahung kedua-duanya. Mana kedua-duanya? Yakni bahung buat atas jalan wajib atau mustahil. Bahung belakang. Bila bahung? Kalau begitu, yakni kalau kata bohonglah Allah Ta'ala buat atas jalan wajib dan atas jalan mustahil, kejaplah kata harus jua tuan buat atau tidak, yakni tidak buat. Haruslah. Nak buat boleh tak? Boleh. Tak mau buat boleh tak? Boleh. Tambih. Peringatan. Boleh buat, tak boleh buat tu kalau tidak bersangkut dengan iradat Allah, kederat Allah, ilmu Allah. Okey. Kalau sabit dengan kederat, kalau sabit dengan ilmu Allah, sabit dengan iradat Allah, dia jadi wajib pada akal adanya alam. Wajib pada akal, wajib aridi, bukan hakiki dah. Ni yang kata boleh buat alam, boleh tak buat alam, ni sifat harus. Ini selagi tidak berkait dengan ta'aluk iradat Allah sejak azali nak buat alam, tak berkait dengan ilmu Allah Ta'ala yang buat alam, yang nak buat alam. Kalau tak berkait dengan hal tu, ya harus pada akal. Kalau berkait dengan hal tu, dengan mana kalau Allah Ta'ala berkehendak sejak azali dan tahu bahawasanya alam ini takkan ada, maka mustahil nak ada alam ni. Betul. Jadi mustahil aridi. Sejak dulu azali lagi Allah Ta'ala berkehendak dan juga mengetahui bahawasanya alam ini akan ada, maka wajib ada. Itu wajib aridi. Kita tak bahas kan aridi zatian. Kita lain. Kalau kita bahas lagi, aku letih. Ni letih dah ni. Kita duk bagi lagi. Nak habis kenapa? Habis sikit. Penat juga. Tu kalau orang buat panggil daurah, saya tak erti daurah. Tak erti. Macam mana daurah tau? Kalau nak daurah kita ni pun, saya tolak. Tak boleh. Tak erti. Tak erti nak buat daurah. Daurah macam mana tau? Nak terang tu
Dia punya point dia, contoh dia nak point dia tasasul. Oh, nak hurai tasasul tu, ya Rabbi, 2 jam. Nak hurai faham tasasul tu benda apa tu, sejam lebih boleh tu. Nak bahas tu. Tasasul tu tak erti daurah-daurah. Sebab tu kita mengaji ni bukan diskusi, bukan daurah. Talaki ni. Tu. Tu talaki ni. Bukan diskusi, bukan dari sudut nisbah saya muzakarah lah. Nisbah tuan-tuan dengan saya lah. Oh, talaki ni bukan daurah ni. Ni bukannya diskusi, ni diskusi apa benda, cakap bukan cakap kosong. Cakap berdasarkan ilmu kitab ni, ni dobik Yang kitab ni tengok tu dobik kan. Yang kitab-kitab dulu semalam tu kita duk bagi tu. Itu kalau kata daurah juga tak tahu nak kata. Daurah ni dia cepat khatam tu bagi lalu je. Tak faham sangat tak apa, lalu je. Ni kalau tak faham tak tahu. Faham tu insya-Allah. Atau tidak, dan apabila kita kejak kata bagaimana dia? Bahung keduanya. Kalau begitu, kejaklah kata harus jua Tuhan buat atau tidak. Yang ini tak bersangkut paut dengan kederat Tuhan, dengan ilmu Tuhan, dengan iradat Tuhan yang azali. Dan apabila kita kejak kata begitu, yakni kejak kata buat ataupun tinggal dengan jalan harus tu, maka kejak pula kata bukan tidak harus dengan bahawa wajib buat. Maka lawan ialah kita kejak kata harus pada akal buatlah, maka lawannya kita kejak juga lawannya kata tak wajib. Allah Taala wajibnya buat alam. Lawan begitu. Lawan kata harus Allah Taala buat alam, maka kita kejaklah kata tidak harus dengan bahawa wajib buat atau mustahil buat. Kita tak kata gitulah. Kita kejak kata harus buat, maka ternafilah wajib buat, mustahil buat. Dobit, iaitu kalau wajib, yakni kalau wajib buat, dobit, kalau wajib, yakni kalau wajib buat, maka kena paksa. Kalau kata wajib pada akal ada alam, kena paksa lah. Kalau tak bertakluk dengan iradat dan ilmu Tuhan, maknanya Allah Ta'ala kena paksa lah. Siapa pula memaksa? Mustahil. Kalau wajib, maka kena paksa. Dan mungkin qadim. Yang kedua, mungkin akan jadi qadim. Mustahil, muqabilul haqa'iq, mustahilun. Itu mustahil. Bercanggah dua benda yang hakikat, mustahil. Lagi, kalau mustahil, yakni kalau mustahil buat, maka bawa mungkin itu tak ada, yakni membawa kepada mungkin itu tak ada. Kita kata mungkin itu benda yang boleh ada, benda yang boleh tak ada, benda yang boleh sungguh, benda yang boleh tak sungguh. Tiba-tiba mustahil buat mungkin. Kita sudah menafikan keadaan mungkin itu. Jadi mustahil lah. Muqabilul haqa'iq juga. Tu saya tak syarah lagi tu. Yang dulu hukum akal tu saya mudah-mudah tu dulu tu. Kita tak syarah lagi. Beza antara mesti sungguh benda sungguh, mesti ada benda ada, mesti tak ada benda tak ada, mesti tak ada benda tidak sungguh, mesti boleh benda sungguh, mesti boleh benda ada. Tak urai lagi tu. Mesti boleh benda tidak sungguh, mesti boleh benda tak ada. Banyak tu dia urai 8 ke 10 tadi tu. Mesti sungguh benda sungguh, mesti sungguh benda ada, mesti sungguh benda sungguh, mesti ada benda ada, mesti tak ada benda tak ada, mesti tidak sungguh benda tidak sungguh, mesti boleh benda mesti boleh benda tidak mesti boleh benda sungguh, mesti boleh benda tidak sungguh, mesti boleh benda ada, mesti boleh benda tak ada. 8. Nak urai gitu. Mana nak urai? Kita lain okey. Wallahu a'lam. Maka cukup 41. Jadi kita sudah ada tambatan iman 41. Paku dah, panama. Ayah pen Tuhan, bodoh. Tu bukan Tuhan. Tu botoi. Itu bukan Tuhan ni. Hak tu jauhar, hak tu arak. Ni handuk bertempat, makulatul aina. Habislah kawan tu. Maka tak sesat lah. Marilah ajaran Siti Khadijah ke Siti apa, Mak Siti ke apa pun tak tahu. Merepek memang kita pun tak. Sebab tu orang Melayu dulu, British, Belanda usaha sedaya upaya untuk memurtadkan orang Melayu. Tidak ada sejarah yang membuktikan seorang pun murtad. Sebab apa? Akidah mantap.
Akidah mana dia bawa? Sifat 20. Akidah apa lagi? Bukti. Karangan ulama lah. Apa lagi? Tu. Karangan-karangan ulama Jawi. 20. Sifat 20. Mana ada sifat 3? Sifat 3 lah. Tauhid 3. Tak ada. Sekarang, macam-macam. Setiap saat murtad. Irtad. Boleh buat lagu. Murtad habis. Tu tak kira lagi hak fasik nak berzina lah, keluar anak. Tu tak kena lagi hak jenis dah putus asa nak bunuh diri sebab jatuh putus cinta lah, apa benda lah. Sebab apa? Tak ada akidah. Sebab apa tak kena akidah? Tak kena Tuhan. Sebab tak kena Tuhan? Mak pak tak ajak. Sebab apa mak pak tak ajak tu? Tak ajak akidah tu. Akidah apa yang nak kena ajak tu? Sifat 20 ni lah. Sebab apa kena sifat 20? Tajribah. Habis pengalaman. Uji kaji. Zaman dulu. Zaman Syekh Daud Fatani 200 tahun ni dulu. Nak lebih pula lagi, ada lagi. Terjemahan kepada Syarah Aqaid Nasafi dalam terjemahan Jawi ada lebih lama lagi. 100 tahun tak ada orang Melayu murtad dengan sebab akidah yang mereka pegang dengan mantap. Sekarang persoal sifat 20 macam mana, apa dalil? Boleh nak bagi dalil tu. Sebab apa kena mengaji sifat 20? Tak apalah, apa pergi cari neri. Kita malas dah. Habis. Kemudian, maka cukup 41. Tobik 41, yakni wajib 20 sifat, mustahil 20 sifat, harus 1 sifat. Okey. Tu 41 secara mudah-mudah lah tu, tasamuh tu. Kalau betulnya wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat, itu yang wajib 41 kita aqiqah. Itulah Hasyiah Suhaimi lah, kita lain samalah. Morak dia gitulah. Yang bergantung dan bersangkut paut, yang bergantung dan bersangkut paut tu sama banyak, sama makna dengan bergantung. Bersangkut paut dengan Tuhan, bersangkut paut yang berkaitan dengan Tuhan. Adapun yang bersangkut paut dengan Rasul, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, habis juga sifat Tuhan. Penat 13 hari. Penat gila. Penat 13 hari. Untuk esok insya-Allah pukul 10 pagi kita akan baca kitab ni, khatamlah sifat Rasul saja. Dan di mana tu? Pusat khidmat Batu Rakib mana tu? Batu Rakib pula. Seberang kaki. Pihak penganjur ajak 5 orang ya. 5 orang. 5 orang, saya ada 3 orang. 1 2 3. Termasuk saya 4. Lagi 2 orang kot. Lagi seorang 2 tu siapa nak ikut silalah. Esok khatam. Dan esok insya-Allah lah. Wallah alam esok nak jadi apa? Kita tak mau beritahu ya. Tu. Okey, esok adalah sikit-sikit sumbangan sikit, nak bagi berkat-berkat sikit apa lebih kurang. Sanad sikitlah. Sanad Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi yang dapat tu, yang sah tu hanya yang dengar daripada awal sampai habis saja. Tu. Nak sanad ya, lempak pun tu. Okey. Kita sanad nazil ya. Tok guru tu pun hidup lagi lah. Lu pergi nak minta sanad ke dia tak apa. Tok guru pun tak mau bagi sanad kalau dia duk minta tak mengaji pun minta apa. Kita ambil sunnah ulama, bila dah habis kita ada sanad dia bagi ijazah lah. Itu. Wallahu a'lam. Sambung pula esok pagi jam 10 pagi insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.